Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, muka surat Kitab Yawi, muka surat 20 baris 18 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan jika dibasuh pada air yang berlari lagi keruh memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya dengan tiada ditanahkan ia. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan najis mughalladhah, iaitu najis yang terkena sesuatu daripada anjing ataupun sesuatu daripada babi ataupun sesuatu yang lahir daripada anjing dan babi. Sama ada tahiknya ataupun kencingnya, air liurnya, daging dia yang basah, kulit yang basah dan sebagainya, maka itu termasuk kategori najis mughalladhah. Kemudian dia ajar dulu berkaitan dengan cara menyucikan najis mughalladhah, iaitu perlulah seseorang itu menghilangkan ain najis terlebih dahulu. Perlu hilangkan tahik itu sendiri, kencing anjing itu sendiri. Selepas kering maka kita basuh 7 kali tempat tersebut, yang mana salah satu daripada 7 kali itu dicampuri dengan debu tanah yang suci. Debu tanah syarat dia mesti suci lah, jangan najis pula. Syarat dia debu tanah tersebut mestilah suci, kemudian dicampur dengan air dan dituang ke atas tempat tersebut sebanyak sekali, kemudian baki 6 kali itu air yang biasa. Itu sekurang-kurang lah 7 kali. Jadi kalau seseorang itu kalau dah tempat yang kena najis tu ada tanah dah, maka tidak perlu lagi air tersebut ditanahkan lagi. Tidak perlu air tersebut bercampur dengan tanah lagi untuk kita basuh tempat tersebut, kerana tempat tu sudah ada tanah. Maka kita hanya tuang 7 kali air saja, confirm 7 kali itu keruh belaka. Begitu juga kalau kita nak basuh ke dalam sungai yang keruh. Sungai yang keruh itu berlaku ketika mana dia bercampur dengan tanah. Sungai itu akan jadi keruh lah. Bila keruh maka kita pun basuhlah dia. Basuh tu sama ada kita ambil timba ke ataupun beldi ke, kita tuang 7 kali, ataupun kita hanya seret dia saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita biar dalam tu air, ombak air tu, ombak air ataupun dia panggil dalam kitab kita pelarian air itu 7 kali. 7 kali lalu ke atas baju ataupun tempat yang kena najis mughalladhah tu sudah memadai. 7 kali. Gosok tak wajib. Dia asal hilang saja sebab kita dah buang ain najis dah. Kita dah buang anjing pula dah.
Kita dah buang tahi anjing tu, lepas tu dah kering dah tempat yang kita nak basuh tu, tinggal kita letak air saja. Tidak syarat gosok. Gosok ni kalau dia tak boleh tanggal, tu lain cerita lah. Kita tu nak tanggal, kita tak boleh tanggal rasa najis tu. Zat najis tu susah nak tanggal. Kita pun gosok tak boleh juga. Tu barulah kena gosok. Kita usaha gosok. Kalau boleh usaha gosok menyebabkan dia tu tertanggal, maka kena gosok lah. Kalau gosok pun tak boleh, itu dimaafkan lah. Tu dah bahas dah pada minggu lepas. Kalau gosok pun tak boleh juga, masih lagi ada rasa najis tu, zat najis tu, lendiran najis tu tetap tak lagi juga, maka diuzurkan pada dia untuk guna pada sembahyang. Sehinggalah pada masa akan datang dia boleh pula basuh sehingga bersih rasa najis tu, maka dia wajib basuh lah. Maka dia kata dan jika dibasuh pada air yang berlari. Berlari ni mana air yang mengalir, air sungai ke mana-mana air lah. Lagi pula keruh. Keruh ni sebab dicampuri dengan tanah. Memadai. Sah. Tak ada masalah. Hukum dia adalah sah. Basuhan tersebut basuhan yang sah. Basuhan yang boleh dipakai buat sembahyang. Memadai. Lalu dia kata memadai, yakni memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya, atas tempat yang kena najis tersebut. 7 kali je lah. Jadi kalau kita diamkan baju tu, air pun lalu 7 kali. Sekira-kira kita takdir saja 7 kali tu, walaupun tak ada ombak, dia akan berlalu, sentiasa berlalu air sungai tersebut. Maka kita takdirlah sendiri 7 kali lalu, selesai, habis kita. Tu 7 kali pelarian air. Dengan tiada ditanahkan air. Tak perlu lagi campur tanah lagi kat sungai tu. Sebab sungai tu memang dah bertanah dah. Sebab tu dia keruh. Dan jika tiada hilang ain najis mughalladhah. Jika tidak hilang tahi anjing tu sendiri. Tak hilang kencing anjing tu sendiri. Melainkan dengan 6 kali ataupun lebih. Dibilangkan sekalian 6 kali ataupun lebih hak kita basuh tu sekali jua. Ni yang kita bahas dulu lah. Kalau kita gosok, kalau kita tak mau angkat lah ain najis, kita nak basuh selalu dengan air, tapi basuh dengan air tu dengan syarat ain najis tu terangkat lah. Jadi kita pun tembok tembok lah tahi tu, tembok tak sudah tak habis-habis lagi dia punya ain najis tu masih ada. Kalau kita guna timba beldi juga, contohnya kita basuh 100 kali je, 100 beldi je, 100 timba dah. Gerang, tak cabut. Kali yang ke-100 baru hilang. Kali yang ke-100 yang hilang tu baru dikira 1. Baru dikira 1. Lepas tu tambah lagi 6 kali. Tambah lagi 6 kali. Kalau yang 100 tu, kalau yang menghilangkan air najis tu kita tak pakai tanah lagi, jadi yang 6 kali tu pakailah salah satu daripadanya tanah. Lagi 6 kali yang kita kena basuh tu kita campur pula salah satunya dengan tanah untuk kita bersihkan najis mughalladhah. Maka dia kata dan mana tadi? Tambah 6 kali lain daripada 6 kali hak dia basuh sekali tu. 6 kali hak dia basuh, 6 kali baru dia cabut ain najis. Baru hilang tahi anjing. Baru hilang kencing anjing, kencing babi. Maka kena tambah lagi 6. Kena tambah lagi 6. Sebab hak tadi kita basuh walaupun 6 kali, bahkan 7 kali, dikira 1 sahaja. Sebab baru terlepas ataupun baru habis ain najis tu dengan sebab siraman curahan baldi air badi tu 6 kali 7 kali. Maka kita tambah pula 6 kali atas dia supaya tercabut ataupun supaya terangkatlah najis mughalladhah pada tempat yang terkena najis tersebut. Dan mana tadi? Dan bumi yang pada bumi itu tanah. Bumi ni mana lantai ke? Bawah lah, benda yang berada di bawah dia panggil bumi. Bukannya kita kata dah marih lagu mana, bukan itu. Bumi ni mana di tanah ke ataupun di tempat yang kita pijak kaki, dia panggil bumi. Itu bahasa dia. Kalau langit ni benda yang berada di atas kita tu dia panggil langit.
Jadi kalaulah bumi yang padanya pada bumi itu tanah, kalau tempat yang terkena najis yang berada di bawah pijakan kaki kita tu ada dah tanah, tiada wajib ditanahkan lagi padanya pada bumi tu. Contohnya anjing, tahi anjing tu ataupun najis anjing tu kena di tanah di halaman rumah kita. Kena di tanah halaman rumah kita. Kita pun angkutlah tahi tu, kita pun curah air 7 kali saja tanpa perlu kita campur tanah lagi. Sebab tempat yang dia berak tu tanah dah. Jadi corak saja 7 kali selesai. Tu najis mughalladhah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sesuatu kena kat benda yang boleh rosak selain najis mughalladhah lah. Contoh najis mutawassithah, tahi kucing. Kalau terkena kepada sesuatu yang boleh rosak, dengan makna kalau kenalah tahi kucing tempat tu, dekat tempat tu, kalau kita basuh boleh rosak benda tu. Dalam mazhab Syafi'i tetap tidak terangkat najis kalau kita sapu. Tidak terangkat najis kalau kita sapu. Tetap kena basuh walaupun rosak. Dalam mazhab Hanafi sahaja, selain najis mughalladhah, kalau terkena najis itu kepada benda yang boleh rosak, yang mana kalau kita basuh akan rosak benda tu, dalam mazhab Hanafi boleh sapu. Ni selain daripada najis mughalladhah. Selain daripada najis mughalladhah. Sebab najis mughalladhah ni dia berat sikit. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh juga. Antara benda yang boleh rosak disebut dalam kitab, contohnya seperti pedang. Seperti pedang ke. Kalau kita sekarang ni handphone. Handphone ke, kitab ke. Walaupun kena najis, kena juga basuh. Basuh tu nisbah kata kalau kita nak hilangkan najis tu. Jadi kalau kita tak basuh tempat tersebut, selama-lama itulah dia akan jadi tempat tu najis. Jadi macam mana kalau nak basuh rosak tu? Jadi gini. Jadi kita angkat air najis terlebih dahulu. Kita keringkan tempat tersebut. Kita keringkan tempat yang terkena najis tu lah. Dan jangan bagi kena apa-apa benda yang basah atas tempat yang kena najis tu. Hak tu lah cara dia. Tu dalam mazhab Syafi'i. Kalau nak basuh rosak pun, nak basuh rosak, kalau boleh basuh tempat yang tak boleh rosak, tak apalah, basuhlah. Ni masalahnya kalau satu phone tu kena tahi. Satu phone tu kena tahi. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni tak boleh lap. Tetap tidak boleh lap. Walaupun benda tu mudah rosak. Tak boleh lap. Dia kena hilangkan air najis. Kalau ikut nak angkatkan najis tu pun, kalau nak ikutkan nak angkatkan najis tu, kena basuh juga walaupun dia mudah rosak. Cuma kita ni tak mau basuh. Contohnya kita hilangkan air najis, bagi kering, tak payah basuh, tak apa. Tapi asalkan dengan syarat jangan pegang dalam keadaan basah. Itu je. Kalau tak pegang dalam keadaan basah, dia kering, kita kering, tak najis lah kita ni. Cuma tak boleh bawa sembahyang lah. Sebab dia tu tak pernah basuh. Dia ada najis, cuma pada hukum saja. Dia panggil najis hukmi. Bukan najis aini. Itulah kalau kita tak mau basuh phone tu. Tapi kalau kita basuh, kita kata basuh gilah. Phone ni bukan rosak pun kalau kena air. Tak apa lah, basuh lah. Sebab phone lah ni canggih-canggih dah. Kena masuk air, tenggelam air pun tak rosak. Ada jenis phone gitu. Tu senang lah boleh basuh. Ada hak phone jenis rosak. Kalau jenis rosak, sayang nak basuh, takut rosak, begitulah caranya. Tu dalam mazhab Syafi'i. Tu pun kalau najis biasa. Kalau najis mughalladhah dia lain cerita. Kalau najis mughalladhah sama dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab Hanafi, mazhab Hanafi saja boleh sapu. Tu pun selain daripada najis mughalladhah. Menurut mazhab Hanafi dia sah dengan sapu saja. Mazhab Syafi'i dan mazhab lain kena basuh juga. Cuma dalam mazhab Hanafi kalau basuh najis mughalladhah, kalau lak saja tu tak boleh tu, dia kena basuh juga. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bumi atas qaul yang asah, yang kata tak payah kena tanah lagi kat air tu kalau najis kena di tanah tu, atas qaul yang asah. Asah ni mu'tamad.
Pandangan yang mu'tamad kata kalaulah najis tu di tanah dah, kita angkutlah, tepikan najis tu, kita pun corok air. Tak perlu dah tambah tanah di atas tempat yang dah sudah bertanah. Itu atas pandangan yang mu'tamad. Pandangan yang kedua kata tetap juga kena campur dengan tanah. Itu pandangan kedua yang bukan mu'tamad. Dan ketahui olehmu bahwasanya air pembasuh najis itu suci, ia air pembasuh najis, kemudian yakni selepas daripada suci tempat yang dibasuhkan dia kan tempat tu. Hak tu jika tiada berubah ia air pembasuh najis. Nokta. Jadi sekarang ni nak basuh lah. Sekarang ni nak bahas pula berkaitan dengan air ghasalah. Air ghasalah ni air pembasuh najis. Iaitu air yang kita gunakan, air mutlak untuk kita basuh najis. Lepas kita basuh najis, air itu mengalir. Lepas pada basuh najis lah, air itu hukum dia apa? Dia bahas tu. Tu dia panggil air pembasuh najis. Maka dia kata jika tiada, mana tadi? Dan ketahui olehmu bahawasanya air pembasuh najis itu suci, ia air pembasuh najis. Jadi hukum dia suci. Bila tu? Kemudian yakni selepas daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, yang dibasuhkan tempat tu. Jadi kalau tempat tu masih bernajis, air yang berlaku selepasnya tu najis jugalah. Air mutanajis, air yang terkena najis. Selama mana tempat tersebut masih ada najis, kita corok air atas dia, air yang mengalir selepasnya air yang mutanajis, air yang terkena najis sebab belum bersih lagi tempat tu. Sehinggalah kalau hilang air najis dah, kemudian berlalu air atas tempat yang terkena najis, air tersebut sudah menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan, dia panggil musta'mal. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, tu dia panggil air musta'mal. Itu suci lah. Tapi syarat suci itu pula jika tiada berubah ia pembasuh najis tu. Kalau air tu tak berubah warna, tak berubah bau, tak berubah rasa, musta'mal lah. Tapi kalau anda kata gosok-gosok berubah, berubah jadi mutanajis pula air tu. Air tu mutanajis pula. Nak kata hukum air je. Tempat tu kalau bersih sekalipun, air yang berlalu selepasnya kalau berubah bau ataupun rasa ataupun warna, air tu air mutanajis, air yang sudah terkena najis. Dan tiada bertambah bilangan air pembasuh najis, kemudian daripada bercerai air tu daripada barang yang ada ia barang dahulunya, yakni sebelum daripada basuh. Kemudian syarat nak jadikan air ghasalah, air pembasuh najis tu tak najis, syarat keduanya ialah tidak bertambah berat air tu. Sekira-kira kalau kita timbang lah. Sebab contoh air tu 1 liter. Bila dia hapus dengan najis, dia hapuskan najis, dia hilangkan najis, kalaulah contoh sekira-kira kalau kita timbang 1 liter 100 ml. Biasanya 1 liter, tiba-tiba tertambah lagi 100 ml. Mana 100 ml tu yang najis. Maka air yang pembasuh najis tu jadi mutanajis juga. Sebab apa? Sebab sudah berat. Timbangan dia lebih daripada yang sebelum. Sebelum basuh 1 liter. Lepas basuh, kalau kita timbang semula ni, kalau kita timbang semula, 1 liter 100 ml, 1.1 liter. Tadi 1 liter. Tu makna najis tu sudah, air tu sudah mutanajis. Air tu sudah terkena najis. Maka tidak boleh lagi kita gunakan air tu untuk benda lain, bahkan dia tu jadi mutanajis. Kalau air tu jadi musta'mal pun tak diguna juga untuk wudu. Tapi nak kata boleh sentuh sebab air tu suci. Boleh buat benda lain sebab air tu suci. Tapi kalau air tu sudah mutanajis, maka tak bolehlah kita guna, tak bolehlah kita sentuh sebab dah jadi najis. Dan tak bolehlah kita minum sebab dia tu sudah bernajis. Maka hukum dia haram minum benda najis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada i'tibarkan, kirakan qadar yang dihisap oleh tempat yang dibasuhkan dia, dibasuhkan tempat tu.
Qadar yang dihisap. Dihisap ni dihisap ni, hisap lah, hisap. Maksudnya diserap. Air yang diserap. Tu Ini contoh ni qadar ni dia panggil kalau kita timbang semula. Kalau tak timbang selesai lah. Ataupun kita ada zon. Air ni macam lebih ya. Maka tu jadi air mutanajis. Sebab sudah lebih daripada qadar yang sebenarnya. Tapi sekarang ni kita guna air baik dah, tak ada apa dah kira tu. Itu pancuk ke tempat yang terkena najis ya, perang itu selesai. Kalau kita nak detailkan lagi, tak boleh lah air itu lebih daripada yang sepatutnya. Lebih daripada yang sebelum dia basuh najis tu. Kalau sebelum daripada najis tu dia basuh 1 liter, maka selepasnya pun kena 1 liter. Jangan lebih. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan qadar barang yang keluar. Barang sini najis yang keluar daripada cemar-cemar yang suci. Dia kata tadi, selepas daripada i'tibarkan qadar dihisap oleh tempat yang dibasuhkan dia, dibasuh ke tempat, dan qadar barang yang keluar daripada cemar-cemar yang suci. Cemar-cemar yang suci ni ibarat daki, kotoran-kotoran yang tak najis lah. Jadi kita guna air 1 liter, corok dekat atas baju, kerang contoh. Selepas kita tolak qadar air yang dihisap ataupun diserap dalam baju, dan selepas ditolak qadar kotoran yang suci yang ada di baju, tengok-tengok tak lebih daripada yang sepatutnya, maka air itu air yang tak najis lah, air suci tapi musta'mal. Tapi bila tolak dah qadar air yang diserap di baju, ditolak dah qadar daki ataupun qadar kotoran yang suci seperti daki dan sebagainya, tengok-tengok air itu tetap bertambah daripada hak asal, maka air itu air mutanajis. Ni kalau kita nak kira detail lah. Tapi sekarang ni tak kira detail gitu dah, kita guna air baik selesai masalah lah. Ni nak kata air tu najis ke tak ya, bukan nak guna apa air tu. Ni kalau nak guna air tu kena ambil kira hak ni. Kalau nak guna lagi air tu untuk buat benda lain, kena ambil kira hak ni, air tu mutanajih ke musta'mal. Kalau air musta'mal boleh buat air kopi. Selepas habis mandi wajib contohnya, selepas habis berwuduk, selepas habis selesai membasuh najis, air tu tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, air tu musta'mal, boleh buat air kopi. Kalau nak buat air kopi lah. Nak kata boleh guna, bukan suruh buat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Maka dinamakan air itu air pembasuh najis yang suci tadi, musta'mal. Musta'mal ni air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk wudu, digunakan untuk mandi wajib, digunakan untuk membasuh najis. 3 ni saja. 3 ni saja air yang kita guna. Selepas tu air itu musta'mal. Sebelum kita guna air itu mutlak. Selepas kita guna air itu musta'mal. Kalau ada bau, ada rasa, ada warna ataupun salah satu, mutanajis. Gitu je lah. Demikian lagi suci arak. Arak tu asal najis. Kasbek lah, apa bek-bek tu. Hak tu najis belaka. Tapi boleh jadi suci apabila jadi cuka dengan sendirinya. Jadi adalah proses pembuatan cuka. Yang mana kalau asalnya dia arak, lepas jadi arak tu, dia bertukar sendiri jadi cuka, maka ketika itu arak tadi itu jadi suci. Dia panggil arak suci tu bukan sebab arak tu sendiri, sebab dia dah tukar jadi cuka. Arak yang diperam lama sehingga tukar jadi cuka, cuka tu suci, bukannya najis lagi. Cuka tu sudah jadi suci, yang mana asalnya adalah arak. Kalau arak tak bertukar jadi cuka, maka hak tu jadi najis lah sebab dia arak. Okey. Jangan dimasuk sesuatu ain, sesuatu benda pun di dalamnya, di dalam arak tersebut. Tapi kalau dia tukar jadi cuka dengan sebab kita masuk kayu ataupun masuklah batu ke apa-apa benda, dia bertukar jadi cuka, maka dia tidak jadi suci. Dia tetap juga jadi najis. Sebab dia bertukar tu dengan sebab sesuatu yang kita masuk ke dalam botol arak tu.
Tapi kalau dia bertukar sendiri, maka sucilah arak tersebut, maka tidaklah jadi najis seperti mana arak. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya, di dalam arak, tiada suci cukarnya, cukar tersebut, cukar yang asal daripada arak, tak lagi suci. Bila tak suci, maka tak boleh lagi kita makan cukar tersebut. Jadi cukar ni kata Nabi SAW dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, lauk yang paling sedap. Lauk yang paling sedap yang beliau rasa, orang miskin rasa ketika itu. Paling sedap tu, tak mewah makna makan Nabi SAW. Makan daging lah paling mewah, kambing. Kambing bahagian kaki Nabi SAW cukup suka. Memang cukup suka Nabi SAW makan kambing. Tapi kena jagalah kesihatan tu. Ini sunah-sunah punah dia. Jadi kalau orang tak suka kambing, rugilah. Dia sunnah Nabi SAW dari sudut makan. Lagi pula dia tu apatah lagi di bahagian kaki. Tu lagilah Nabi SAW suka. Cuma saya tak pastilah, kena tengok semula syarah Syama'il ke apa. Kaki tu kaki macam mana? Lem sheng ke apa, wallahualam. tu kena tengok semula. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi? Demikian Nabi betul. Dan jika dibuangkan dahulu, yakni sebelum daripada jadi cukarnya, suci cukarnya. Okey. Kalau kita masukkan sesuatu, contoh batu ke dalam arak, kemudian kita biarkan dalam tu sehingga dia bertukar jadi cukar, jadi najis. Cukar tu tak suci lah. Tapi bila kita masuk sesuatu dalam arak tu, sebelum dia bertukar arak, kita ambil semula, kemudian bertukar cukar, hak tu suci. Hak tu suci. Makna dia tu bertukar menjadi cukar bukan dengan sebab kita masuk sesuatu lah. Sebab kalau kita masuk ke sesuatu dan biarkan kekal dalam tu sehingga dia bertukar cukar, maka dia tukar cepat, dia tukar jadi cukar tu asbab kepada masuk sesuatu tadi. Tapi kalau kita cabutkan semula, kita angkat semula, dia bertukar pula jadi cukar, hak tu suci juga cukarnya, tak jadi najis. Dan jika disamakkan, jangan samak dah. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cukar dengan tiada menggilakan, suci cukarnya, cukar tersebut. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cukar dengan tiada menggilakan. Menggila ni gini, kalau kita masuk tu dia menggelegak. Menggila sini menggelegak. Menggila sini menggelegak. Mana kalau kita masukkan tuak di dalam cukar, yang mana arak tu nak bertukar ke cukar, kita masukkan tuak, tanpa cukar ataupun arak yang nak tukar cukar tu, dia jadi menggelegak, dia tidak menggelegak, maka hak tu pun suci juga cukar tu. Cukar tersebut juga suci. Tapi kalau dimasukkan sesuatu sehingga menggelegak cukar yang asalnya arak tersebut, maka tetap jadi najis. Dan jika menggilakan pula, kalau menggila ni makna menggelegak cukar tersebut, najis cukarnya. Dan apabila suci cukar, niscaya sucilah pula bekahnya, bekah cukar mengikut baginya, yakni kerana mengikut baginya bagi cukar. Disebabkan cukar yang asalnya arak bertukar jadi cukar, jadi suci, maka tempat bekah yang asal dia, tempat bekah arak tu suci juga. Jadi dia suci dengan sendiri. Ada beberapa masalah yang boleh suci dengan sendiri, antaranya cukar, dan satu lagi air yang direndam lama, air yang dibiarkan lama, ataupun air yang dicampurkan sesuatu sehingga hilang bau, rasa dan warna, maka hak tu jadi suci. Contoh air tu kena najis, lepas tu kita biar setahun, setahun biar, hilang terus bau tu, bau najis tu hilang, maka air tersebut jadi suci. Ataupun ataupun air yang dua qullah, air yang dua qullah jatuh najis, kita kurangkan air tersebut, dalam keadaan masih tetap dua qullah, masih tetap 200 liter dan ke atas, dan hilang bau, rasa dan warna, maka dia juga jadi suci. Ataupun air yang dua qullah itu jatuh najis, berubah bau ataupun rasa ataupun warna, kita letak air yang lain menyebabkan dia hilang bau, rasa dan warna,
juga tetap jadi suci. Tu antara perkara-perkara yang boleh menjadi suci walaupun tidak basuh lagi. Antaranya cukur ni, dan antaranya air yang terkena najis kemudian dibiarkan lama sehingga bertukar, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna, maka dia pun jadi suci. Habis dah bab taharah, selesai. Habis dah 38 majlis berkaitan dengan taharah, campur muqaddimah. Sekarang masuk pula bab baru, bab sembahyang. Bab sembahyang ni dia bahas sampai akhir kitab. Dia bahas sampai habis kitab berkaitan sembahyang. Ni kitab yang detail lah, lebih detail daripada Munyatul Musalli. Dia bahas sampailah belakang bab sembahyang saja. Sembahyang sunatnya, sembahyang wiridnya, wirid apa, sembahyang jemaah lah, sembahyang musafir lah, rukun sembahyang, syarat-syarat sah sembahyang. Habis. Rapat dinding dia panggil. Tak ada dah yang tertinggal. Semua dia bahas belakang dah. Cuma kita lah detailkan ataupun tidak. Kitabus Salah. Ini kitab pada menyatakan sembahyang. Kitab ni maksudnya yang kita nak bahas ni benda hak besar yang lain. Hak dulu Kitabut Taharah, bersuci. Hak ni bukan bab taharah dah. Satu benda besar hak lain, iaitu namanya sembahyang. Yang mana dalam kitab ni adanya masalah, adanya furuk, cabang masalah, adanya lagi faedah, apa-apa perkara-perkara tambahan yang disebut oleh musannif yang tak disebut dalam, yang tidak ada kaitan dengan hukum tapi ada faedahnya bila sebut. Semua masuk dalam kitab yang sama. Dalam kitab yang sama adalah masalah, ada cabang masalah, ada faedah dan sebagainya. Ada pula faslun. Faslun ni mana bab yang lain tapi masih dalam kategori yang sama, iaitu sembahyang. Rukun sembahyang itu faslun fi bayani ahkami fi bayani arkanis salah. Ini satu fasal pada menyatakan rukun-rukun sembahyang. Maka pasal ni nak tunjuk kata ini hanya berkaitan rukunnya. Dan dia masih dalam sembahyang tak? Masih dalam sembahyang. Pas pada tu lah lagi faslun fi sunanis salah. Fasal pada menyatakan sunat sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu ataupun perkara-perkara sunat dalam sembahyang tu, itu satu benda yang lain juga tapi masih dalam benda yang sama, iaitu sembahyang. Tu Kitabus Salah. Benda hak besar lain yang kita nak bahas lain daripada hak sebelumnya. Maka dia kata bermula sembahyang yang difardukan sembahyang itu 5 waktu pada sehari semalam. 5 waktu saja. Yang asalnya 50 waktu. Berdasarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, 50 waktu asal kita wajib sembahyang. Bila Nabi SAW turun ke langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim AS, tak kata apa-apa. Turun ke langit ke-6, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa ada beri komentar. Sungguh minta semula pada Allah Ta'ala, naik semula pada Allah Ta'ala, minta kurang jadi lebih kurang daripada 50. Maka Nabi SAW pun terima cadangan tu. Dia pun jumpa Allah Ta'ala semula, tolak 5, bagi diskaun, tolak 5 jadi 45. Turun semula, suruh minta diskaun lagi. Begitulah sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu. Dan 5 waktu ni kita mendapat setiap kali sembahyang 5 waktu ni kita mendapat 10 kali ganda ganjaran pahala. Seolah-olah kita mendapat 10 kali sembahyang fardu. Sebab satu ibadat, satu amalan kebaikan digandakan 10. Satu amalan kebaikan digandakan 10. Jadi 5 kali 10, 50. Macam kita buat 50 sembahyang dah. Bukan macam dah tu macam kita dapat sungguh 50 sembahyang macam kita sembahyang 50 waktu dah. Tapi pahalanya hampir serupa. Seolah-olah macam 50 waktu dah kita buat. Kemudian dia kata, maka wajiblah tiap-tiap daripada sembahyang 5 waktu tu dengan awal waktu. Dengan awal waktu. Maksudnya boleh dan wajib dia buat sembahyang tu
boleh mula pada awal waktu sebagai wajib yang diluaskan dia, yang diluaskan wajib tu, ataupun wajib, betul lah, wajib yang diluaskan dia, yang diluaskan wajib. Wajib yang diluas ni maksudnya wajib muwassa'. Wajib muwassa' ni maksudnya wajib yang ada waktunya masih luas. Wajib yang waktunya masih luas. Contoh wajib yang muwassa' lagi, haji. Seumur hidup sekali saja. Boleh pergi mana-mana umur yang kita berasa mampu untuk buat haji. Umrah sama juga, wajib muwassa', wajib yang diluaskan masanya. Mana-mana umur kita ni seumur hidup sekali saja wajib. Sembahyang segitu juga, zuhur pukul 1 contohnya, habis pukul 4. Maka mana-mana waktu daripada pukul 1 sampai pukul 4 kita boleh buat. Nak buat awal waktu boleh, tengah waktu boleh, akhir waktu boleh, selagi mana tidak masuk waktu yang lain. Tu dia panggil wajib muwassa'. Dan kalau buat di awal waktu, hak tu lebih afdal lah. Dari sudut afdal, awal waktu. Dari sudut kewajipan, buat di awal waktu, kewajipannya itu muwassa', luas. Belum tentu dia buat di awal waktu, boleh jadi separuh, tengah-tengah, boleh jadi di akhir, boleh jadi lewat sikit dan sebagainya. Hingga bahawa tinggal daripada waktu barang yang luas dikerjakan dia kan barang. Sehingga bila kita wajib buat ni, kalau kita nak tangguhlah sembahyang. Contoh zuhur pukul 1, kita nak tangguh sembahyang, tak mau buat lagi lah awal sembahyang ni. Kita nak buat satgi lah. Okey, satgi tu bila? Sampai bila? Sehingga tinggal daripada waktu barang yang luas dikerjakan dia kan barang. Barang yang luas dikerjakan dia ni maksudnya begini. Dalam waktu tu kita paling kurang berhajat untuk sembahyang zuhur berapa minit? Okey, contoh kita kata 5 minit. Jadi sekurang-kurangnya kita mesti sembahyang mula daripada awal waktu sehinggalah 5 minit sebelum masuk waktu asar. Tu maksud dia. Jadi kewajipan itu luas untuk kita buat sembahyang mula di awal waktu zuhur 1 petang sehinggalah 5 minit sebelum masuk waktu asar. Sebab kalau kita buat lebih daripada 5 minit sebelum masuk waktu asar, contohnya 4 minit sebelum masuk waktu asar, 3 minit sebelum masuk waktu asar, 2 minit ataupun 1 minit sebelum masuk waktu asar, hak tu sudah mengeluarkan sembahyang zuhur daripada waktunya. Boleh jadi rakaat ketiga dah keluar waktu, boleh jadi rakaat keempat sudah keluar waktu, boleh jadi rakaat pertama dah keluar waktu, boleh jadi rakaat kedua sudah keluar waktu. Maka dia sudah tidak menjadi sembahyang tu sebagai tunai, dia jadi qadha. Dia jadi sebagai qadha. Cumanya jadi qadha lagu ni. Kalau tak sempat 1 rakaat sekalipun dia jadi qadha. Kalau sempat 1 rakaat, baki rakaat lain di waktu asar, maka dia tetap menjadi tunai. Dia tetap menjadi sembahyang tunai. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata mana tadi? Bila dah sampai 5 minit sebelum asar tu, maka sempatlah ia seorang dan wajiblah sembahyang pada ketika itu, ketika waktu barang yang lulus dikerjakan dia tu. Pada waktu 5 minit sebelum asar tu, waktu tu memang wajib dah dia buat sembahyang, tak boleh buat dah benda lain, tak boleh tangguh dah. Wajib buat sembahyang, sebab kalau dia tak buat, dia akan letakkan sembahyang dia di luar waktu. Sembahyang dia di waktu asar, dia mesti buat dah ketika itu, 5 minit sebelum asar. Tu contoh lah 5 minit tu. Kalau dia tu pesek sembahyang 7 minit 4 rakaat, maka 7 minit sebelum asar lah. Gitu. Maka ketika tu wajib lah. Wajib ketika tu wajib yang kena segera, bukan wajib yang muwassa' lagi, bukan wajib yang lulus, bukan wajib yang luah masa lagi. Tak luah dah masa untuk dia, sebab tinggal lagi 5-7 minit sebelum masuk waktu asar. Maka lepas tu dia kata pada ketika itu dengan bersegera. Ketika tu wajiblah dia segera. Dia beza dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia tidak puasa, dia tidak luas, sebab memang confirm kena puasa bulan Ramadan. Dia tak boleh pilih lah. Aku nak pilih lah puasa tu tengah hari ya. Tak boleh. Dia memang daripada subuh sampai maghrib. Tak boleh buat pilih-pilih itu. Itu bukan wajib puasa kalau Ramadan. Maka tiada gugurlah sembahyang daripada seseorang sekali-kali. Gugur ni makna kalau dia tak buat tu gugur tak?
Tak gugur, masih di dalam tanggungan zimmah dia panggil. Ada hutang dengan Allah Ta'ala. Ada hutang dengan Allah Ta'ala, maka sebab itulah wajib qada. Hutang Allah Ta'ala tak sembahyang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, wajib qada semua. Pandai tinggal, pandai tanggung. Tu. Pandai tinggal. Boleh ke tak kita upah orang untuk sembahyang untuk kita? Tak boleh. Kalau kita mati sekalipun, boleh ke tak orang bayar fidyah satu cupak, satu sembahyang? Pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tak ada. Dia bukan macam puasa. Tapi kalau pandangan dhaif mazhab Syafi'i, boleh ada fidyah bagi orang yang tinggal sembahyang ketika hidup oleh ahli waris dia. Macam puasa. Tapi tak boleh ganti dengan sembahyang, tak boleh. Dia kena bayar je. Tu pun pandangan dhaif mazhab Syafi'i. Tapi kalau dengar pandangan ni bukan gini pula. Gitu tak payah sembahyang, nanti aku mati wasiat ke dia suruh bayar. Tak boleh. Tu tetap dosa. Hak yang kita nak bayar fidyah tu untuk supaya ikhtiar kita lepas daripada Allah Ta'ala tu. Yang kita pergi sengaja simpan harta buat apa ya. Tu. Tak apa, aku mati tak bayar pun sebab hari aku wasiat ke waris suruh bayar. Tak boleh. Tu. Dan kita buat gitu setiap hari dosa tak bayar. Dosa tu tetap ada. Diampun ke tidak wallahu alam. Sebab tu kita kata kena sembahyang. Belum tentu Allah Ta'ala ampun dengan sebab kita dibayar fidyah oleh ahli waris. Belum tentu lagi. Sebab kita sengaja tinggal. Bukan tak sengaja lain cerita. Tak sengaja dimaafkan Allah Ta'ala. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala sebut, kalau dia ada hutang sembahyang yang cukup banyak, contoh 30 tahun, 40 tahun, dia pun azam untuk qada semua. Tiba-tiba tak sempat qada habis, mati. Kalau mati, macam mana sembahyang yang tinggal? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sebab dia ada azam untuk sembahyang. Bukannya tak ada azam untuk qada, ada azam dah untuk qada semua. Tak cukup umur, Allah Ta'ala bagi mati dulu. Jadi selesai. Dia dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sengaja tinggal. Tak jadi tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada gugur sembahyang daripada seseorang sekali-kali, dan jikalau bersangatan atas seseorang tu sakit sekalipun, walaupun sakit nak mati sekalipun, dia masih ada akal, dia masih boleh bergerak, sama ada badan ataupun mata, kelompok mata, bahkan hati, dia wajib sembahyang. Kalau tak boleh diri, dia duduk. Tak boleh duduk, dia mengiring. Tak boleh mengiring, dia terlentang. Tak boleh terlentang dengan isyarat kepala. Tak boleh isyarat kepala, isyarat mata. Tak boleh isyarat mata, isyarat hati. Tak boleh isyarat hati, mati kawan tu. Orang mati saja tak payah. Jadi kalau dia tu tak sembahyang, maknanya kata kat dia, mu ni dah mati dah. Sebab orang mati dia tak payah. Tu. Ulama kita buat sampai tahap boleh isyarat dengan hati. Baca dalam hati je bacaan-bacaan sembahyang ketika kita tak boleh gerak langsung. Tapi kita masih sedar. Kita sedar tapi badan tak boleh gerak. Mata tak boleh gerak, kepala tak boleh gerak. Tapi kita sedar tak mati lagi. Maka hak tu sembahyang dalam hati. Wajib bayar. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walaupun sakit yang bersangatan sekalipun, selama ada akalnya, akal seorang, selagi mana ada akal, selagi itulah wajib sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.